Halo. Assalamualaikum. Kembali kita ke part kedua. Part pertama dah tengok belum? Ke tu skip part 2 ni? Tengoklah part pertama dulu. Pasal apa bang? Pasal kebidanan kucing. Ya. Alamak, kucing saya nak beranak. Okey, sebelum kita start, saya nak ingatkan. Ingat. Ingat apa ni? Kita cuma membantu dia saja. Bukannya kita buat A to Z. Ingat Biar dia buat dulu. Dia dah tak larat, baru kita bantu. Ya, Alright. kita bantu. Tapi kita kena tahu apa yang kita nak boleh bantu. Betul. Ha, So kali ni kita ceritalah macam mana nak bagi tahu. Macam mana kita nak bantu. Okay, first thing is, kalau siapa yang first time kucing nak beranak, memang tak pernah tengok kucing beranak handle kan. Okay, boleh tengoklah kucing tu dia akan resah. Sebelum dia nak beranak tu kita nampak dia resah. Kita jangan join pula resah tu. Dia akan masuk ke dalam almari, dia akan cari tempat-tempat sempit, kecil, gelap, macam tu. Sebelum dia nak beranak, dia pun akan cari, tapi tak sekerap, tak sesusah hati. Kita boleh nampak lah dia punya resah tu. Lepas tu, kalau macam kita orang letak dalam satu bilik dengan tempat beranak semua. Jadi sebab kita tak nak nanti merata-rata dia beranak celah-celah mana kan. Kita susah nanti nak tolong anak dia kalau ibu dia penat. Jadi untuk kita tahu dia nak beranak tu bila dia resah. Okey, lepas tu bila dia dah macam daging rapat, kadang dia kita nampak tau kat lantai tempat dia duduk tu berair tau. Okey, berair lah, air ketuban dia keluar pecah ke kan, ataupun ada darah sikit ke, macam tu kat atas lantai lah. And then kalau ada yang jenis macam kurung dalam sangkar, ada yang jenis kurung sangkar saya tahu, kurung dalam sangkar untuk beranak, untuk biar dia beranak dalam sangkar kan. Jadi kalau nak tahu benda tu, ingat tengok tak part 1 saya ada sharing pasal Wiwi pad. Letaklah Wiwi pad tu banyak-banyak sikit. Jadi dekat situ kita boleh tahu. Boleh nampak. Kalau ada perubahan kat situ. Okey. Jadi bila dia beranak, macam kami sediakan bilik. Okey, bila dia beranak, waktu dia sedang proses beranak tu lah. Okey, kita pantau je. Kita kalau boleh kurangkan ganggu pada dia. Lepas tu kita bantulah, kita tengok okey macam mana. Kalau kita tengok waktu dia beranak tu, okey, kebiasaannya kami kalau tak ada masalah, 3 ekor pertama tu memang biasanya tak ada masalah. Okey, kalau memang kucing tu tak ada complication lah kan. Okey, complication dia, contoh complication dia Seperti okey, ada setengah tu dia keluar sungsang, dia keluar ekor je dulu. Jadi bila keluar ekor ni masalah sikit. Sebab ibu dia nak teran tu. Dekat susah situ nasihat kami, teman ibu, belaikan macam ini ke kan. Kalau dia boleh okey, boleh terima, dia okey belai macam ni. Sebab Vita pernah banyak kali jugalah. Pernah selalu juga. Selalu dia kalau beranak, dia selalu sonsang anak dia. Jadi kita belai Selawat-selawat sikit. And then sampai masa dia tenang, dia akan cuba push balik baby tu. Jadi selalu bila contraction tu lama sangat, baby lama sangat, dia akan jadi penat. Kat situ guna dia glukos. Okay, kita akan syringekan sikit dalam mulut dia. Sikit je, tak payahlah banyak-banyak. Lepas tu kita syringe dalam mulut dia. Kita bancuh, kita syringe dalam mulut dia untuk bantu dia bagi tenaga. Dan dekat tak perlu banyak-banyak terus sekali banyak. Sikit-sikit je. Dekat situ, okey, kita cuba, kita jangan tekan kuat-kuat kan. Kita belai-belai dia. Okey, nanti dia akan push. Dia push. Kita doa dia berjaya. Okey. Tapi kalau tak berjaya, dekat sinilah gunanya vet. Okey, macam mana pun perlu cepat pergi ke vet. Perlu ada nombor telefon vet. Jadi kucing ni kita tak tahu dia nak keluar macam mana. Kita tengok-tengok, kaki keluar. Ekor keluar. Itu je lah. Itu yang masalah sikit tu. Jadi kalau ibu dia berjaya teran keluar, okey, selamatlah kita. Kami pernah tanya pada vet,
masalah ni. Vet cakap memang kalau kucing tu sejarah dia memang sungsang, ada sungsang, dia memang susah untuk lahirkan anak lah. Ini vet yang bagi tahu kami lah, sebab kami tanya kan, sebab kita ada queen beberapa, and then kita tanyalah kenapa ada susah, kenapa ada yang senang. And then vet cakap bukan genetik, kalau genetik mesti dia pun susah. Ni pun sama sebab ni anak dia, directly descendant dia. So anak dia tak ada masalah untuk melahirkan. Dia memang dia je. On individu kucing tu sendiri. Kenapa saya cakap 3 ekor? Yang pertama, biasanya 4 ekor tu dia akan penat. Bila dia penat tu saya tengoklah keadaan macam mana. Kalau dia penat biasa je, saya tak bagi pun glukos tu. Macam Chloe, saya tengok anak dia yang keempat, dia masih lagi jilat muka anak dia tau. Bila dia keluar, anak muka dia dekat muka anak dia tu akan ada selaput tau. Selaput tu bila keluar je, selalunya ibu yang bagusnya, kadang-kadang anak tu tak keluar habis lagi, tapi dia dah cuci muka dia tau, untuk bagi anak tu bernafas. Ada setengah ibu ni, dia lambat sikit, dia teran dulu habis semua anak tu keluar, baru dia cuci hidung. Macam Chloe, itu hari yang anak dia yang keempat. Anak yang ketiga memang saya duduk tepi, saya tak buat apa-apa. Anak dia yang keempat, dia dah penat, jadi dia keluarkan anak dia semua, baru dia cuci muka, tapi uri masih dekat dalam badan. Dekat situ, tuan-tuan, puan-puan yang mana menjadi bidan besok kan, kena sabar sikit, jangan takut. Kita bagi dia masa, sebab uri tu akan keluar. Betul. Uri tu akan keluar, cuma kena bagi masa. Tiba-tiba uri tak keluar pun, nanti akan keluar juga. Tapi kita kena pastikan lah, kita kena kira. Kita pun ada sejarah sebenarnya. Uri tu terputus dalam badan kita, kucing tu. Jadi jangan takut, dia akan keluar juga. Cuma kalau macam kami kira, kalau ada 5 ekor kucing, kita akan kira 5 uri tu. Jadi sepatutnya tuan-tuan kena kira lah. Alert lah. Banyak dia dah makan, mana banyak dia tak makan ke. Ada breeder lain, maklumkan kami, kalau kata kira tu kurang, jangan tunggu lama, bawa terus ke vet untuk vet periksa. Vet akan cucuk something ke atau apa, saya tak sure lah, tapi dia akan cuba keluarkan uri tu secara natural, dia akan cuba keluarkan secara natural. Jadi dia akan keluar lambat lah, macam itu. Yang keempat tu dia keluar lambat sikit. Sebab dia tak larat nak teran kan. Anak yang kelima, dia dah tak cuci. Bukan dia tak cuci tu pasal apa, dia lambat. Dia keluar je anak yang kelima tu. And then saya tengok dia lambat nak cuci, sebab dia memang dia penat lah. And then sebab anak dia macam cepat tau. Yang pertama, kedua, ketiga tu dia pertama kedua cepat juga kan. Pertama kedua cepat, tapi dia awal-awal tau. Awal-awal. Lepas tu yang keempat, yang kelima ni, dia dah gap jauh. Jadi macam yelah, macam kita bersukan lah. Pagi kita dah sukan, kita rehat kejap, kita duk iklan. Maaf. Pagi kita dah bersukan, lepas tu kita rehat sekejap, kita nak sambung balik petang tu, memang susah ya, macam itulah dia. Jadi yang kelima tu saya tengok dia lambat untuk bertindak. Jadi saya cuci terus muka dia. Tu guna dia yang tadi, yang kalau tengok Pak Wan kan, tengok ke tak tengok ni, diorang tengok ke tak? Harap tengok lah. Abang risau diorang tak tengok ni. Tak tengok. Cari Pak Wan. Stop cari Pak Wan. Tengok Pak Wan. Jadi tu guna dia kitchen towel. Kitchen towel tu untuk cuci muka dia. Yang penting sekali, hidung dia. Kucing ni dia tak pandai nak menapas ke mulut, dia akan menapas ke hidung. Jadi pertama sekali bila anak kucing tu keluar, pastikan ayat dia apa, mukus kan. Mukus kan. Mukus kot. Jadi dekat hidung tu hilang, tak ada. And then pastikan dia bergerak. Macam baby nak kena nangis. Dia pun kadang-kadang, kalau saya kacau sampai dia berbunyi.
Jadi dia anak kelima. Anak kelima tu uri kat dalam, ibu dia pun tak keluarkan. Lepas tu ibu dia tengok saya dah cuci hidung, and then anak dia dah berbunyi, and then ibu dia terus rehat. Then saya biarkan sekejap. Saya ingat dalam 3 minit, 5 minit macam tu lah. Saya tak sure lah, tapi taklah sekejap sangat saya biar. And then saya check balik, and then ibu dia dah tak larang nak terang keluarkan uri. Jadi tuan-tuan jangan takut. Uri tu kita boleh tarik, tapi jangan sentap tau. Jangan terputus nanti tinggal kat dalam. Dia terputus satu tinggal kat dalam. Itu kita takut satu. Paling takut sekali kan tarik terputus dekat pusatnya pula. Berdarah pula kat sini, terkoyak gabak perutnya. Jadi kena gentle lah. Tangan tu pastikan bersih. Ya. Jadi kena gentle. Tarik pelan-pelan. Tarik je pelan-pelan. Tarik main. Tarik je pelan-pelan. Jangan sampai putus. Tarik je pelan-pelan gitu kan. Pasal uri. Okey. Apa yang saya baca, ada yang katakan jangan lebih daripada 4 uri untuk ibu tu makan. Ini saya baca. Ini saya sumber Google lah. Okey, saya tak kata benda ni sahih ke tak sahih ke, saya tak pasti. Tak ini pasti cerita lah. pasal pengalaman Ya. And then macam tapi kalau kata macam saya bagi Vita makan semua uri anak dia, kalau 6 ekor 6 uri saya bagi, dia akan jadi macam cirit tau. Sebab ragdoll ni, yang mana untuk pengetahuan tuan-tuan, perut dia sensitif. Tapi bukan sensitif macam teruk sangat, tak. Dia more tu kalau dia makan banyak, dia sejenis yang suka makan. Ini lain sikit cerita dia. Dia sejenis yang suka makan. Dia sejenis yang makan banyak. Tapi kita kena kontrol dia. Sebab bila dia akan jadi satu tahap overfeeding. Bila overfeeding, dia akan jadi protein tu dia akan makan banyak sangat, and then dia makan laju sangat. Dia makan laju sangat. Tak boleh juga. And then dia akan cirit lah. Itu yang jadi. Sebab uri tu macam semua protein yang power lah untuk dia. Untuk bagi tenaga kan. Untuk dia beneran. Bukan dia saja-saja makan lah apa yang kita baca uri tu. Jadi saya akan bagi maksimum 4 lah pada dia untuk makan. Sebab Chloe pun yang kelima dia tak makan. Dia pun dah tak nak makan dah. Dia pun dah tak larat dah. Dia dah tak larat dah. Jadi janganlah aku paksa, tinggallah dia nak makan. Tak. Itu pada kita. Kan? Sebab benda tu function untuk dia tenaga. Memanglah saya kata glukos tu, tapi secara naturalnya untuk kucing, itulah sumber dia. Okey, abang. Ya. Ada orang tanya ni, macam mana kalau tiba-tiba dia ada kes yang ibu makan anak? Macam mana tu? Macam question and answer pula kan kali ni kan. Okey, saya cuba jawab lah. Ini berdasarkan apa yang saya baca. Apa yang saya baca dan pengalaman kami lah. Okey, ibu dia makan anak. Ibu dia tahu anak dia sakit sebenarnya. Kalau tengok pada binatang lain pun, kalau ada rajin tengok National Geographic pasal binatang lah kan. Okey, dia makan bila dia rasa anak dia survive. Tak boleh survive atas dia je yang tahu kan. Biasanya kita akan mudah assume dia sakit lah. Anak dia tu sakit. Kita tak tahu pun. Kita tengok lahir sihat je apa. Tapi dia je yang tahu. And then dia akan makan lah anak tu. Sebab natural instinct dia, bila anak tu sakit, mungkin boleh berjangkit dengan anak lain. Betul. Ataupun boleh menjadi ancaman pada dia dan anak-anak lain. Mungkin sebab bila anak tu mati nanti bangkai kan, jadi semut datang ke. Ini natural lah. Bukan insting dia. Binatang semula jadi dia. Insting semula jadi dia. Okey. Jadi itu mungkin itu dia apa yang dia fikirkan, apa yang dia rasa lah. Jadi itu yang dia lakukan. Sebab kami, sepanjang kami bela ni, jantan pun ada je datang. Bapaknya datang tengok anaknya tak ada pun makan, marah. Setakat ni tak ada lagi. Tak ada. Along aja suka kacau. Datang kacau je, tapi dia tak buat apa pun. Dia tak buat apa, tapi dia suka kacau. Main-main. Dia mainnya budak tu, mata tak buka lagi. Ajak dah main. Yang tu susah sikit. Okey. Abang Long. Dah selesai semua bab tu kan. Dia dah beranak.
Dia dah cuci dia kalau perlu. Kita dah bersihkan hidung dia. Kita dah uri dia dah settle selesai. Okey. Pantau dia minum susu. Macam mana kita nak pantau dia dapat minum susu ke tak? Macam mana? Macam mana abang? Dia tanya kita balik. Okey, kita kena timbang berat dia. Betul. Kami seminggu kami akan timbang sehari 1 hari kita 2 kali. timbang 2 kali. Selama Tapi seminggu. actually sebelum ni lagi kerap. Tapi Tengok kepada kucing tu juga. Macam Vita, kalau ada macam betul-betul ada yang kecil, betul-betul kecil daripada yang biasa, jadi kita akan pantau lebih kerap. Macam sekarang Chloe, tengok anak dia semua okey je, berat lebih kurang je. Seko. Awal-awal tu Seko dia lah. kalah susu. Seko je. Itu pun taklah berat rendah sangat. Dia pun besar jugalah. Tak macam Alun dulu kecil. Alung kecil. Alung kecil betul. Kecil betul. Dulu Alun memang kita orang pantau setiap jam rasanya. Yes. Kita siap ambil cuti. Setiap jam. Terima kasih bos. Terima kasih bos. Lepas tu kita orang pantau 2 jam sekali, kita orang timbang dia untuk pastikan dia punya berat tu tak turun. Betul. Dia punya berat tu tak turun. Jadi kalau sekarang ni kita tengok tak ada masalah. Jadi kita akan pantau berat dia 2 kali dua kali sehari. Pagi sebelum pergi kerja selepas subuh tu, and then balik malam. Balik kerja, sebab kita orang balik kerja malam kan. Biasanya kita akan pantau lepas isyak lah, 9 ke 10. Kalau kita orang sibuk, lajaklah sikit, 11, 12. Macam tu. Tapi memang akan 2 kali sehari lah kita nak tengok berat dia naik banyak mana, turun banyak mana. Dekat situ kita tahu ibu dia ada susu ke tidak, dia dapat susu ke tidak. Kat situ kita beritahu. Sebab dia kencing ke tak pun ada juga. Kena kisah juga. nak tahu kencing ke tidak, itulah guna Wiwi Pad. Betul. Dah boleh jadi duta Wiwi Pad dah ni. Okey, betul. Dia akan, Wiwi Pad tu akan, kita nampak lembab kuning-kuning. Dia kencing lah tu. Okey. Sebab ada setengah orang dia macam anaknya kitanya lahir 6, and then on the way tinggal 4, tinggal 3, tak survive kan. Inilah salah satu dia. Ni tips kami kongsi. Tips ni pun orang bagi pada kami dan kami kongsi dengan korang semua. Tips dia, timbanglah berat kucing anda untuk anda pantau dia dapat makan atau tidak. Kita belajarlah benda ni kan. Terima kasih pada siapa yang sharing pada kami pasal ni kan. Anda tahu anda siapa. Kan. Okey, sekarang kita sharing pada korang. Bila kita tengok dia kalah susu lah, kami punya term lah kalah susu kan. Lepas kita jumpa KMR ni, kita bagilah KMR tu. Actually yang little Chloe ni pun ada yang mula-mula kecil tu kita perasan ada seko je. Ada seko je. Dia memang ada kalah susu lah. Jadi bila dia macam tu dia lemah tau. Dia tidur je. Pada ada lapar. Dia lapar, yes. Dia tidur je. Sebab dia tak ada tenaga. And then dia akan then kita banculah susu KMR tu. And then kita bagilah dia minum. Cara nak bagi minum diorang ni, yang ni saya akan share next video lah. Kita dapat lagi soalan-soalan yang tanya pasal diorang punya apa benda kat leher tu bang, yang kita letak tu. Okey. Sebab kan ragdoll ni lahir semua putih. Jadi kita nak kena bezakan lah. Sebab tu lah penting tengok part 1. Ini ceritanya ragdoll lah. Ni ragdoll. Kucing lain mungkin kita boleh tahu. Ni ada tompok, ni tak ada tompok. Boleh tahulah tompoknya. Yang ni belah kanan. Ni kat kaki. Ni colour merah. Tu colour hijau kan. Okey. Ragdoll semua putih. Semua putih. Lahir semua putih. Kita akan betul-betul boleh cam dia biasa dalam sebulan. Seminggu lebih tu kita baru boleh tengok marking. Kita betul-betul kita boleh cam dia biasanya umur dia dalam sebulan lebih macam tu lah. Baru kita boleh betul-betul cam dia. Kalau tidak memang nampak sama je. Dia macam seminggu, 2 minggu lah. 2 minggu tu memang dah nampak lah marking dia dah terang lah. Tapi sebelum daripada tu dia memang putih saja. Dan sekarang ni kalau korang ada tengok video yang saya buat time lapse tu, ekor hitam, telinga hitam. Yang mana satu yang mana? Jadi itulah gunanya benda ni. Ada orang tanya saya apa kat collar tu kan. Jadi inilah dia kat collar tu. Ni bendanya. Strap. Nampak? Gitu. Jadi benda ni saya potong, saya buatlah tandanya dekat tengkuk dia.
Kan? Ini kalau tanda kat tengkuk, pastikan sentiasa check sebab dia punya tengkuk membesar. Yes. Ada orang tanya kenapa tak buat kaki. Dia tak ada pergelangan. Pergelangan je tu. Jatuhlah terlucut nanti. Saya ingat nak buat tali pinggang. Tapi nanti sedap pula susu. Okey, buat timbang ni biasanya saya dah selesai. Dah selesai beranak tu, baru saya akan timbang. Saya akan lap bagi kering. Guna kitchen towel tadi, saya lap bagi kering. Bukan betul-betul kering, tak. Sekering yang mampu lah. Sekering yang mampu. Lepas tu baru saya akan timbang. Bila saya timbang tu, saya akan bubuhlah benda ni siap-siap. Saya akan bubuh benda ni siap-siap. Sebab kalau tidak nanti saya tak akan tahu yang mana satu yang saya dah timbang pun saya tak tahulah nanti. Sebab semua putih kan. Lepas tu bila timbang tu, jangan risau pula kalau first timbangan dengan second timbangan tiba-tiba makin rendah. Makin rendah mungkin sebab daripada tadi basah, lepas tu dia kering. Ataupun tadi dia baru lepas minum, yang ni lepas tu dia dah kencing. So itu pun kena ambil kira juga. Sebab tu dia kena timbang banyak kali, ambil banyak hari. Baru kita nampak. Dia tak boleh ambil benda tu singkat pendek, tak boleh. Kita kena ambil panjang sikit. Channel ni korang dah subscribe belum? Dah subscribe ke belum? Subscribe lah. Subscribe, like, share. Terima kasih pada yang subscribe. Terima kasih. Ingat kita punya tajuk hari ni bagi pembinaan kucing, kita hanya membantu, bukannya kita buat A to Z. Kita tengok dia tak larat, baru kita bantu. Right, di situ saja kot kita punya video kali ni. So kita jumpa next topik. Nak cerita pasal apa? To be advised. To be advised. Okay, thank you. Bye-bye. Bye-bye.